Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kembali semula ke sesi video tutorial saya. Sebelum itu saya nak ucapkan tahniah kepada semua cikgu yang berjaya untuk melaksanakan tugasan 1 dan juga tugasan 2 untuk bengkel mudahnya PRS online. Okey. Jadi pada minggu ketiga ini saya akan membantu cikgu-cikgu untuk kita membuat sistem penilaian dan juga permakahan yang kita akan gunakan untuk membantu dan juga untuk memastikan peserta-peserta yang mengikuti bengkel kita secara online ini dapat orang kata selia dan dapat diketahui perkembangan kemahiran mereka dalam bengkel ini. So macam mana kita nak buat, saya akan ajar satu persatu. Okay, baik, pertamanya sekali nanti selepas sahaja minggu ketiga video saya dah upload, cikgu-cikgu akan nampak lah untuk yang dapat akses akan nampak minggu ketiga punya bahan. Okay, pertama sekali perkara yang perlu cikgu-cikgu buat adalah cikgu kena copy dulu template sistem penilaian dan markah peserta online ni lah. Okay, macam sekarang saya buat dalam bentuk draft sebab saya belum post lagi. So nanti bila saya dah post, cikgu-cikgu dah boleh nampak lah benda-benda ni. So cikgu hanya perlu masuk saja, dan apa yang perlu cikgu buat adalah cikgu kena make a copy untuk sistem ini. Saya dah masukkan link, so cikgu hanya perlu klik saja link tersebut. Okay, so nanti bila dia klik, macam sekarang ni saya akan tukar dahulu akaun saya ke akaun yang satu lagi sebagai contoh. Saya guna akaun saya ini. So nanti dia akan keluar, dia akan nampak window yang macam ini, iaitu ditulis di sini view only. Jadi cikgu-cikgu memang akan nampak view only sahaja. Tak boleh nak copy lagi. Okay, memang tak boleh nak copy lagi. So memang nampak view only ni saja. Itu yang kita, maknanya cikgu-cikgu memang tak boleh edit. Cikgu boleh type lah apa pun, memang tak boleh sebab dia hanya boleh view only. Jadi macam mana cikgu nak copy supaya boleh jadi milik cikgu dan cikgu boleh edit nanti? Okay, senang saja. Cikgu pergi kepada file. Ni bahagian sini file. Okay, nampak file ni. Okay, so saya kecilkan balik supaya cikgu lebih jelas lah. Pergi kepada bahagian file. Saya kena reset balik bagi 100. So bahagian file ini cikgu pergi kepada make a copy. Make a copy. So klik make a copy, dia akan keluar window macam ni. Okay, so cikgu boleh lah gunakannya untuk tukarlah nama file tersebut. Mungkin sistem penilaian dan permakahan, atau mungkin cikgu nak buat sistem penilaian peserta bongsu, peserta bengkel, PS bongsu. Belum ni SMK baru benar kan? Baru benar yang saya buat hari tu kan, 2021. Tak apalah, buatlah macam mana pun ikut cikgu. Yang kedua, pastikan folder ni jangan usik, biarkan saja di my folder. Maknanya nanti cikgu boleh, dia akan masuk, dia akan upload dalam cikgu punya drive. So tekanlah OK. So bila OK, nanti dia akan terus copy dan cikgu sudah boleh edit macam biasa. Okay, cikgu dah boleh edit lah. Tengok klik, boleh dah boleh type dah. So cikgu boleh edit macam biasa. Okay, jadi sekarang ni perkara-perkara ni saya dah sediakan untuk cikgu. So cikgu tak payah nak fikir panjang-panjang lagi apa yang perlu cikgu buat. Okay, dari segi formula dia, semua benda semua dah ada. Cuma tinggal cikgu masukkan sahaja data dalam ni. Boleh, itu je yang saya mudahkan kerja cikgu, masukkan sahaja database dalam ni. Okey, katakanlah apa yang saya nak minta cikgu fokus sekarang ni, fokus pada tab ataupun pada bahagian nama peserta ini sahaja. Yang lain-lain ni jangan kacau dulu. Okey, jangan kacau dulu. Fokus pada yang nama peserta kat bawah ni. Yang nama peserta kat bawah ni fokus dahulu. Okey. So bila cikgu dah dapat nanti, cikgu bolehlah delete. Cikgu boleh delete dulu. Saya memang buat 30 sajalah. Saya tak rasa ada 30 orang satu sekolah yang join. Tapi tak apa, kalau lebih bagus, boleh tambah lagi. Tapi kalau tak ada, biarkan dahulu. So kita delete dulu. So nombor di tepi sini semua akan hilang secara automatik. Jadi cikgu jangan kacau apa-apa.
Okay, so ruangan yang cikgu boleh edit hanyalah bahagian ini sahaja. Ini sahaja ruangan-ruangan yang cikgu boleh edit. Kalau tak boleh, jangan kacau bahagian bilangan ni. Sebab dalam bilangan ni dia ada formula. Cikgu kacau, habis. So jangan kacau yang ada formula ni. Pastikan kalau cikgu nak edit, edit dekat kawasan ni saja. Yang saya highlight ni, daripada sini ke sini sahaja. Okay, yang lain tu jangan kacau. Okay, kan cikgu sudah ada senarai nama, betul? Cikgu sudah ada senarai nama peserta yang menjadi peserta kan. Macam saya akan ambil contoh lah. Okay, ini peserta yang join saya punya bengkel. Okay, jadi saya just ambil sajalah data database ini dan dimasukkan dalam saya punya database. Okay, sebagai contoh database yang saya nak ambil ialah nama peserta. Okay, kalau cikgu nak tukar pun tak ada masalah, hanya sama je nama peserta. Kita ambil semua ni. Ni contoh ya cikgu. Cikgu boleh follow contoh-contoh macam ni lah. Saya dah buka banyak dah ni sebenarnya. So kena tutup dulu. Cikgu tak payah risau lah. Bab ni cikgu tak payah risau. Nanti cikgu akan ada satu saja sistem yang boleh cikgu buka. Yang ini saya tutup dulu. Okay. So yang ini pastikan yang view. Okay, yang tadi kan dah view only ni kan. So kita tersilap. Kita kena tengok balik. So tadi saya dah buat dalam saya punya apa? Dalam saya punya drive. So kita kena buka balik drive kita dahulu, terlebih dahulu. Okay. Dan kita tengok balik dekat kita copy mana. Kita pergi dekat my drive. Kita cari baliklah kat mana yang kita copy tadi. Ni dia, macam saya dah masuk kat sini, sistem penilaian. Ni. So kita boleh klik mana cikgu punya template yang cikgu copy tadi dah ada dalam cikgu punya drive. So boleh klik saja. Tak ada masalah. Okay, yang ini kita so yang ini kan. Yang ini kita boleh padam. Okay, so yang ini. So cikgu boleh, tadi kan dah ada satu-satu, cikgu dah boleh delete. Dah delete, cikgu just paste saja data yang ada. So nombor dia akan keluar secara automatik. So jangan risau pasal benda-benda tu. So masukkanlah data yang seterusnya. Masukkan saja data-data yang ada. Contoh macam tu lah. Okay. Lagi apa? Tingkatan. Tingkatan ada kan, ada kelas. Letak je kelas. Okay. Tingkatan. Okay. Lepas apa lagi? Jantina. Okay. Jantina. So macam saya, bangsa dan agama sama. Jadi kita orang boleh letak terus. So bangsa Melayu, okay, agama Islam. Dan saya boleh copy, tarik saja ke bawah. Tak ada masalah. So sebab dia sama kan. Kami sama. So, lepas tu cikgu pandai-pandai lah untuk mencantikkan. Yang ini tribute sheet dia punya font. So follow lah. Okay. Dalam saya rasa ini 9. So buatlah 9 dan cikgu buatkan dia center. So yang ini pun dia akan di center, kecuali saya lebih suka kalau nama ni diletakkan ke tepi supaya dia tersusun. Macam itulah. Okay. So jangan lupa untuk adakan garis balik semula. So ini database cikgu. Katakanlah cikgu ada 10 orang je. So 10 orang sajalah. Tak ada masalah. Okey je. So biarlah. Inilah database cikgu untuk nama peserta. So katalah ada 10 orang ni. So inilah saja. Tak payah fikir panjang-panjang. Tak payah kusut-kusutkan kepala. Okay. Dan secara automatik yang lain-lain semua akan keluar nama diorang. Dah keluar nama kan. Macam tu dah. Terus keluar nama mereka masing-masing. Dah tak payah lagi kita nak type lagi. Okay. Dekat tugasan pun sama. Hanya perlu adjust lah. Mana yang perlu adjust, cikgu adjust. Macam tu lah. Tu pandai-pandai cikgu lah. Okay. Markah projek pun sama. Dia kata markah sesi. Dah ada markah daripada JBK. Yang ini tak apa. Nanti saya akan edit balik mana yang ada lah. Yang ini ataupun cikgu paling, kalau susah sangat pun macam tak tahu kan macam mana kan, senang saja. Gunakan formula ini. Okay, formula dia apa? Sama dengan, lepas tu pergi klik kepada nama peserta dan pergi kepada tingkatan ni. Yang nombor 1 D3, enter. So dia akan keluar lah. Dia akan keluar database yang ada terus. Okay. Dan tarik saja. Bila tarik saja dia akan auto keluar yang lain-lain. Senang aja sebenarnya. Okay. So markah ujian akhir pun sama juga. Ini mesti ada kesilapan sampai bawah ni ada kan. Jadi kita kena tengok balik. Dia punya tu tak apa.
Okay. Tak apa, kita akan tengok balik sama ada benda ni betul ke tak betul. Okay. Tarik balik. Oh betul. Make sure benda tu betul lah. Okay. Kalau ada kesilapan tu kena check balik. Kena pastikan. Okay. Dan ujian akhir. Okay. So semua tu data dah ada. Senang lah. Bila semua data dah ada, senang, tak ada masalah. So semua dah ada. Cuma tinggal nak buat semakkan sahaja. Okay. Baik. So nampak saya dah mudahkan kerja cikgu dari segi template. Cikgu guna template yang saya dah ada ni. Okay. Template semua dah ada. Cikgu guna saja. Cuma saya nak cikgu masukkan database. Okay. So macam mana nak guna ni nanti, saya akan ajar. Contohnya macam ni. Contohlah kita pergi bahagian markah latihan. Okay. Markah latihan sebagai contoh kita ada topik 1, 2, 3 dan 4 kan. Semua tahu yang kita dah buat dalam Google Classroom tu, betul? Jadi apa yang cikgu perlu buat sekarang sebagai contoh lah, topik 1 dia dah siap. Contohnya berapa hari bulan? Contohnya kita bagilah letak 26 hari bulan 3 tahun 2021 kan. So maknanya dia siap masuk siap tu adalah dia sudah pun buat laporan latihan topik 1. So dia kan auto lah keluar nanti. Dia punya ni keluar kat sini. Sepatutnya dia akan keluar automatiknya H. Tak apalah, nanti saya akan ubah dia punya sistem ni. Saya akan ubah sikit. Ada sedikit masalah. Jangan risau, saya akan ubah sedikit je. Okay, supaya dia supaya bila keluar saja, bila type saja kat sini, dia akan terus auto keluar hash. So cikgu jangan risau, sekarang ni tak ada masalah dulu. Nanti saya akan buat balik semula lah, supaya setiap kali type yang bahagian sini bahagian sini saya akan warnakan macam ni. Sebagai contoh saya akan warnakan kuning kan. Yang bahagian kuning ni jangan cikgu usik, jangan ditambah apa-apa. Saya yang akan tambahkan. So cikgu jangan usik bahagian yang warna kuning ni. So cikgu hanya perlu tambah tarikh je. Contohnya topik 2 dibuat pada 27 hari bulan 3 2021 kan. Tak apa. So nanti kalau selepas saya edit, dia akan auto tau. Dia akan auto kat sini keluar. So dia akan auto kira juga kat sini. Dia akan keluar hash lah. Sepatutnya dia keluar hash. So dia akan keluar kat sini. Dia akan berubah lah. So macam mana nak menilai yang sini, yang ini? Setiap kali dia dah selesai buat laporan latihan, masukkan markah ataupun tulis saja tarikh dia. So dia akan jadilah rekod dia, rekod yang dia dah buat. Itu contoh. Okay. Baik, markah tugasan pula. Markah tugasan pun sama. Macam saya katalah, cikgu nak buat berapa-berapa pun terpulang kepada cikgu. Kalau yang cantiknya buat 2 dah cukup cikgu. Tugasan 1 ni buatlah, tak kisah topik 1 ke topik 2. Tugasan 2 mungkin topik 3, topik 4, antara 2 topik macam tu. So markahnya kita letak 100. Contohnya kita letaklah markah tu untuk tugasan tu lah, seorang ni dapat 80, tugasan 1 dia. Tugasan 2 dia dapat 70. Okay, so markah dia telah pun tertulis. Daripada dia dapat markah 7.5 daripada 10%. Macam tu lah. Okay. Okay, faham benda tu. So yang lain tu sama lebih kurang lah. Katakanlah semua sama. Contoh macam tu lah. So senang aja. Katakanlah semua sama. Macam ni lah dia punya sistem tu. Sama je, tak ada yang berubah. Okay. Okay, projek, markah projek. Sama jugalah. Berapa markah projek cikgu nak bagi? Katalah 80 lah. So kan jadi markah dia, skor dia lah 8/10. Okay. Untuk markah sesi, yang ini cikgu kena buat kerja banyak sikit lah. Sebab cikgu kena menilai setiap sesi bantu rakan tu. Dan markah pun adalah tinggi, iaitu 30 markah. Maka suka tak suka, cikgu kena bantu mereka. Okay. Maksudnya kat sini, mereka kan kena ada 20 sesi bantu rakan. Setiap sesi mesti ada markahnya tersendiri. Contohnya sesi 1, cikgu bagi di markah dalam kejap, berapa yang markah yang keseluruhan ni, di markah dia tak salah saya boleh letak, boleh markah dia per 10. Contohnya sini 10. Okay, 10 kan. Okay, katakanlah ke 20 sesi ni dia memang perfect lah, memang bagus lah kan. Cikgu bagi dia 10 markah setiap sesi, maka dia dah lulus lah, dapat 30 markah. Katakanlah yang seorang ni kan,
dia mungkin ada kekurangan sikit. Okey, markah dia dalam 70 je lah kot. Kita boleh markah dia dalam bentuk ni 7 je. 7 daripada 10 kan, cikgu semua 7. So inilah markah dia macam tu. Orang yang ketiga ni memang tak reti lah nak buat sesi kan, masalah aje. Semua letak satu. Maka inilah markah dia macam tu. Itu maksud konsep pemberian markah untuk sesi bantu rakan. Okey. Markah GBK ni adalah markah daripada cikgu sendiri, yang mana item-item ini, markah penilaian ini saya akan kongsikan di masa akan datang. Setiap satu item ni memang bukanlah ditetapkan. Kalau cikgu rujuk dalam modul PRS kebangsaan, dia ada 10 item yang cikgu boleh nilai, yang mana setiap item tu membawa markah 2% kalau ikut dalam buku lah. Okay? Tapi kalau kat sini cikgu buat je lah macam biasa, letak 10 juga, ada per 10 lah. So katalah ni 10 kan, untuk yang tu bawa markah sampai sini. So jumlah dia berapa? Macam tu lah. Okay? 100. So kat sini kena, orang kata apa, saya kena masukkan formula sikit lah, mungkin sebab terhilang formula dia. Okay? So saya buat sum. Okay? Daripada sini until apa ni? Ni bahagian M4. Okay, so iaitu saya boleh tarik lah sampai ke bawah. Markah dia, dia akan keluar markah tu sendiri. Okay, so kalau kata yang ini cikgu nak bagi markah penilaian JBK lah, penilaian dari segi personality. Dia tu orangnya macam mana. Nanti item-item tu saya akan tunjukkan nanti dalam slot yang seterusnya. Okay, katalah ni dapat 5 markah je, dia kurang cemerlang sangat lah, biasa-biasa je kan. So inilah markah dia, dapat 10 per 20 macam tu. Yang ini catatan ni saja je, bukan bermaksud ada keperluan tak, tapi yang penting ialah skor dia dapat berapa. Itu yang penting. Okey, seterusnya lah dari segi markah ujian akhir, macam yang pernah kita buat, saya pernah buat. Kita ada tarikh lah, kita letak tarikhnya, mungkin contoh tarikh yang kita buat markah ujian akhir tu lah pada 26 hari bulan 3 2021. Okey, so kita letaklah markah per 100 selepas buat ujian semua. Tak kisahlah ujian tu dalam bentuk bertulis ke, ujian tu online ke atau apa-apa tu, tak ada masalah untuk ujian akhir ni, asalkan follow modul. Okey, letak katalah dia dapat 90 markah. Dia dapat 90 markah. Okey, dah markah lulus lah. Mungkin yang ini dia dapat dalam silap, saya kena copy ni, bukan tu. So katalah yang ini dia dapat dalam 70 saja, yang kawan dia dapat 50 saja. So dia akan jadi lain lah, 70. Yang ini dapatlah 60. Contoh macam tu. Kita tahulah dia punya markah tu apa. Kita isi saja markah berdasarkan pada rekod. Dan akhir sekali, ingat tak cikgu dah isi semua tadi? Dekat sini, ruangan ini adalah ruangan yang terakhir ni, cikgu dah tak perlu isi apa-apa, sebab dia akan keluar terus markah-markah yang cikgu dah bagi sebelum ini. Maknanya ruangan jumlah markah ni hanyalah rumusan yang terakhir daripada markah-markah yang telah pun cikgu masukkan. So contohnya macam yang nombor 1 ni, dia layak untuk ditemu duga sebab sudah pun melepasi markah 80 markah. Layak temu duga, atau dalam kata lainnya, cikgu mungkin nak sebelum nak memastikan dia layak dia tauliah kan, cikgu nak temu duga dia lagi sekali untuk pastikan dia ni memang okey, perfect, bagus. Ini yang kita nak, PIS macam ni yang kita nak sebenarnya. Itu maksud saya lah. Tapi kalau cikgu tak nak buat temu duga pun tak ada masalah. Terpulang pada cikgu lah. Kan mungkin cikgu rasa macam, sudah tahu dah perangai dia memang macam ni, memang dia layak. So tak ada masalah. So maknanya dengan markah 85 dia dah layak untuk ditauliahkan sebagai PRS tahap bongsu. Itu maksud dia. Okey cikgu, semua faham So saya harap perkongsian saya ini, apa yang saya ajar ni, dapat memberikan manfaat kepada cikgu-cikgu, dan saya harapkan dapatlah memberikan sedikit kesenangan untuk cikgu dalam membuat sistem penilaian ini. Okey, itu sahaja daripada saya. Sekian, wa taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam video yang seterusnya. Bye bye.